Assalamualaikum dan salam sejahtera. Orang yang ada penyakit membohong dipanggil pathological liar. Mengikut doktor, pathological liar ialah orang yang ketagih membohong. Dia macam ketagih rokok, ketagih dadah, ketagih seks, ataupun ketagih nak menonton filem porno, filem lucah. Dia orang yang menghadapi ketagih nak nonton filem lucah ni, dia kena hari-hari dia tengok. Kalau tak tengok dia tak boleh. Dia kena tengok filem tu baru, dan dia kena, you tahulah bila dia tengok filem tu apa dia buat kan. Dia pun ketagih, ada yang ketagih seks. Jadi tak bezalah ketagih lain ni. Baik rokok ke, baik dadah ke, baik apa sekalipun. It is an addiction. Satu addiction. Addiction ni macam-macam ada. Dan satu dari addiction ni, ketagih, ialah ketagih bohong. Addiction to lie. Dia panggil pathological liar. Dia rasa compulsion. Dia kalau tak bohong, tak boleh. Dia menggelisah. Dia kena bohong dan dia rasa selesa. Same like any other type of addiction. Anwar Ibrahim ni menghadapi penyakit itu. Penyakit membohong. Dia kalau tak bohong, Anwar ni, dia samalah macam ketagih ni jenis lain ni. Dia menggelisah. He's not satisfied bila dia dah membohong tu, dia rasa okay, relax, baru dia tu. So Anwar ni, kalau kita ikut career dia, kalau pergi tengok filem Anwar ni di Untold Story ni, dia tak cerita benda ni. Tapi benda ni bukan Untold Story yang sebenar. Dah banyak kali orang duk cerita. Bukan saya seorang, ramai orang duk cerita. So it's not really Untold Story lah, tapi mungkin ramai tak tahu atau tak sedar. Terutama sekali mereka yang muda. Kalau mereka ni di bawah umur 30 ke 40 lah kata. If you are below 40, younger than 40, mungkin you tak tahu cerita ni semua. So Anwar ni, dia mula menunjukkan dia punya ketagihan ataupun tabiat pathological liar ni tahun 92. And pada tahun 92, in fact, sebelum tu pada bila dia cerita yang okay, dia nak masuk UMNO kerana ini atau itu, dan dia kata dia akan buat ini buat itu. Jadi orang mula sedar mulai tahun 82 yang Anwar ni, orang Terengganu kata banyak lebong, kaki pelawak. Jadi apa yang dia cakap kemudian dia buat opposite. Jadi kita pun yang sokong dia dulu peringkat awal lah sebelum dia masuk UMNO, masa dia ABIM dulu tahun 70-an lagi, masa dia aktif ABIM, dia kempen atas platform PAS, dia guna PAS untuk berkempen sini dan situ. Dan kemudian kita notice yang Anwar ni bikin tak serupa cakap. So akhirnya kita pun tahun 90-an kita pun distance ourselves lah. Kita dah tak mau dah follow dia lah. Tapi tahun 92, di mana boleh dikatakan pembohongan Anwar tu direkod di dalam Parliament Hansard. Sebelum ni dia duk ceramah sini, ceramah situ. You boleh katakan itu tidak resmi. Tapi apabila Anwar berdiri depan Parlimen dan dia membohong kepada Parlimen, itu sudah jadi pembohongan resmi. Is recorded. Boleh pergi research lah. Pergi search tu Parliament Hansard tahun 92. Boleh dapat. Dan tahun 93 juga 2 tahun, 92-93 Parliament Hansard. You pergi research, dig up and you tengok. Tahun 92 apabila Lim Kit Siang timbulkan isu bank negara
berjudi di pasaran forex dan rugi 31.5 bilion. Okey, 31.5 bilion. Kita duk cerita 30 tahun dulu. Sekarang ni besar lagi dari 1 MDB ni, 780 bilion nilaian dia lah hari ni, the money value. So Anwar berdiri kat parlimen, dia membohong, dia kata tak adalah, itu semua fitnah, bohong. Bank negara tak rugi 1 sen pun. Kemudian rahsia ni pecah. So tahun selepas tu, tahun 93, Lim Kit Siang bangun kata tahun lepas saya sudah bangkitkan soalan tentang bank negara rugi 31.5 bilion. Awak nafi. Awak kata tak rugi 1 sen. Sekarang ni kita sudah rahsia sudah bocor, bank negara rugi. Dia kata taklah, bank negara tak rugi 31.5 bilion. Bank negara mungkin dalam 7-8 bilion saja. Itu pun paper loss, bukan real loss. Semenjak hari itulah 93 orang semua buat kelakar. Paper loss, not real loss. Sebab dia kata yang sebenar bank negara ni tak rugi apa-apa, cuma on paper saja. In reality tidak. Biarlah akhirnya didapati bila Royal Commission of Inquiry RCI ditubuhkan, RCI confirm 31.5 bilion. Dan Lim Kit Siang balon Anwar habis-habis, beritahu Anwar dia perlu letak jawatan. He has to resign kerana dia bohong kepada parlimen. Bohong kepada parlimen ni, ini bukan dosa kecil, ini dosa besar, mortal sin. Presiden Nixon, Amerika, pembohongan dia sikit je. Dia ditanya, awak sedar tidak perkara ini berlaku? Dia kata, saya sedar, tapi saya sedar kemudian. Selepas perkara itu berlaku, baru saya sedar. Dia beritahu Kongres, lepas tu didapati yang dia bohong. Dia dipaksa letak jawatan dan Presiden Nixon hampir masuk jail. Tapi Presiden baru, bila dia ambil alih, dia ampunkan, dia beri pardon. Jadi Presiden Nixon escape lah. Kalau tidak, masuk jail kerana bohong. Kalau kita ambil Boris Johnson, Perdana Menteri England, dia ada parti dekat pejabat dia semasa lockdown, masa COVID dulu. Masa lockdown dia ada parti, dia orang minum lah, enjoy minum. Bila public dapat tahu yang rakyat biasa kena lockdown, tapi Boris Johnson tak lockdown, dia parti. Dia kata dia tak nak parti. Yalah, betul lah dia minum dalam pejabat beramai-ramai. Tapi dia orang semua dalam pejabat untuk kerja. They were in the office to work. And lepas kerja tu dia orang minum lah. Buka botol arak and dia minum. But it was not a party. Akhirnya didapati actually party. Dia pun kena letak jawatan sebab bohong. Bohong kecil je. Minum tetap minum. Dia tak nafi dia minum. Cuma dia kata dia minum masa bekerja, bukan minum masa parti. Itu je beza dia. Tapi didapati bohong, dia kena. So this is very serious. Untuk seorang Perdana Menteri, seorang Presiden, bohong. Very serious. Tapi Anwar ni bukan satu pembohongan macam Boris Johnson ke Presiden Nixon. Bukan satu pembohongan. A series of pembohongan. Panjang sangat sampai kalau kita nak buat buku tu, tebal tu buku tu. Pembohongan Anwar Ibrahim, The Untold Story. Kalau kita nak buat tu, it'll be a very thick book. Dan selepas tahun 92, 93, Anwar bohong. Dia terus bohong hingga hari ini. 30 tahun. Bohong after bohong after bohong. Ini something wrong. So ini bukan tabiat orang biasa. Ini tabiat pathological liar. Orang yang ketagih, ada penyakit, nak bohong. Kalau dia tak bohong, tak boleh.
Sama lah macam orang yang kuat rokok, kalau tak dapat bangun pagi, sebelum berus gigi, isap rokok dulu. Lepas berus gigi, isap rokok lagi. Lepas tu minum kopi, isap rokok lagi. Sebelum keluar rumah, dah 4-5 batang rokok dah isap. Dalam kereta, traffic jam, isap lagi. This is lah kalau kita ketagih teruk sangat. Sampai kita mesyuarat pun, 1 jam, kena lari pergi luar, isap rokok, balik sambung mesyuarat. Like a chain smoker. Real addiction. So, Anwar's addiction is membohong. Dan kalau kita tengok ke belakangan ni, lately lah, ya. Hari tu dia bohong. Dia kata, Najib beri 90 juta kepada PAS. 90 million dia beri kepada PAS, duit curi dari 1 MDB. Dia kata Najib curi duit 90 juta bagi ke PAS. Dan Anwar tunjuk semasa ceramah, dia kata dia ada bukti. Dan dia tunjuk tu, dia angkat tu, cek tu. Tapi dia tunjuk bontot cek, dia tak tunjuk muka depan cek. Dia kata ni, cek ni saya ada bukti. Sekeping cek 90 juta. Dan dia akan tunjuk kepada orang ramai untuk membuktikan yang Najib curi duit 90 juta dan bagi ke PAS sampai hari ini. Dan seluruh Malaysia masih tunggu bukti yang Najib curi 90 juta dari 1 MDB dan bagi ke PAS. Sampai hari ini dia tak tu. Dan baru ni dia kata Perikatan Nasional funding dia, dia punya dana datang dari duit judi. Duit judi yang digunakan oleh Perikatan Nasional untuk dana pilihan raya baru ni. Tahun lepas, PRU 15. Dan ini dia cakap dalam parlimen tau. Dia kata tunggu. Dia beritahu Taqiyuddin, tunggu. Saya ada bukti, saya ada hitam putih, saya ada dokumen. Saya akan tunjuk benda ni. Dah sampai hari ini, dia tak tunjuk dokumen yang dia kata ada dengan dia. Yang dia kata dia akan buktikan, dia akan tunjuk. Dan hari ini, Perikatan Nasional dalam proses nak ambil tindakan undang-undang. Mereka nak saman Anwar atas fitnah dia. Dan maknanya sekarang lah kalau Anwar nak tunjukkan bukti sebelum Perikatan Nasional file saman atas fitnah tersebut, tunjuk bukti. Tapi dia tak ada bukti. So Perikatan Nasional akan ambil tindakan undang-undang terhadap Anwar atas tuduhan bahawasanya Perikatan Nasional menerima dana dari judi untuk pilihan raya. Lepas tu Azalina pula juga cakap dalam parlimen macam Anwar. Dia kata, Azalina kata SPRM sudah siasat tuduhan bahawasanya Perikatan Nasional terima dana dari judi untuk pilihan raya. Azalina kata SPRM siasat, tak ada. No such thing. Ini Azalina cakap, bukan pembangkang, menteri dalam kerajaan. So Azalina pun kata SPRM dah confirm itu satu pembohongan. It did not happen. So mana dia bukti yang Anwar kata dia ada tadi? SPRM pun tak jumpa bukti itu. Siasat biar siasat, they found nothing. Dan Anwar tidak tarik balik, tidak minta maaf atas pembohongan dia. Dia tuduh Mahathir masa ceramah. Dia kata Mahathir ni, keluarga anak dia kaya raya sebab Mahathir salah guna kuasa. Mahathir saman. Anwar kata dia ada 6 kotak bukti. 6 peti, 6 kotak bukti bahawasanya Mahathir ni salah guna kuasa, bahawasanya Mahathir ni curi duit rakyat. Mahathir saman. Anwar tak tunjuk 6 kotak tu, bukti yang dia kata dia ada. Anwar pula lawan saman tu. He's contesting. Buat apa contest?
Mahathir Saman buat press conference, panggil reporter ramai-ramai. Kalau dia panggil reporter tu dari Amerika, dari England, dia orang akan hadir ni. Dia orang pun nak tengok kak yang Mahathir ni korup, yang Mahathir ni curi duit rakyat. Cerita yang begitu lama. So, Anwar tidak membuktikan, tidak keluarkan 6 kotak bukti tersebut, tidak panggil press conference. Anwar suruh lawyer lawan. Buat apa? You lawan tu sebab you tahu kes ni bertahun-tahun, silap-silap 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun mungkin tak selesai. Dan harapan you 5, 6, 7 tahun lagi Mahathir sudah tak ada. So bila Mahathir meninggal, kes ni mati macam tu je. So tak perlulah Anwar buktikan bila Mahathir dah tak ada. So Anwar ni nak elak daripada membuktikan sebab dia tidak ada bukti. So ni pathological liar macam ni, dia is a sickness tau. Satu penyakit mental. Bahaya orang macam ni jadi Perdana Menteri. Orang yang sakit otak, yang sakit mental, yang menghadapi penyakit ketagih membohong, bahaya untuk negara. Jadi orang ni, rakyat Malaysia ni masih tak sedar. We have got a mental case for a Prime Minister. Orang yang sakit otak sebagai Perdana Menteri. Dan tidakkan Anwar ni ketagih membohong. Kalau tak bohong, dia menggelisah. Dia tak senang duduk. Is a very dangerous person to have as our Prime Minister. Dan juga malulah bila satu dunia tahu Perdana Menteri Malaysia ni ada sakit mental, ada sakit otak. Penyakit dia ialah pathological liar, ketagih membohong. Jadi orang nak mengaku dia tu rakyat Malaysia pun dia orang malu tau. Assalamualaikum. Salam sejahtera.